استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Dirahmati Nazir, Timbalan Nazir, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli-tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun kembali dalam rumah Allah, sama kita menyelesaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Sama-sama kita menyambung pengajian kitab kita Ashabul Rasul ataupun Hayatus Sahabah, berkaitan dengan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan malam ini insya-Allah kita sambung lagi berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kita cuba habiskan kehidupan Sayyidina Abu Bakar hari ini ataupun malam ini insya-Allah. Dan kita tinggal 2 tahun untuk menceritakan tentang pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam pemerintahan dia menjadi khalifah Islam yang pertama. Pada kuliah yang lalu kita dah bincang berkaitan bagaimana kehidupan Abu Bakar di Madinah 10 tahun. Dan setiap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW semua ada Abu Bakar. Mana setiap peperangan ada Abu Bakar, peristiwa-peristiwa yang besar juga ada Abu Bakar. Bagaimana menempuh perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Bani Nadir, perjanjian Hudaibiyah, Fathu Mekah, perang Khaybar, perang Hunain, perang Tabuk, sehinggalah pada 10 Hijrah berlaku Hujjatul Wada, haji perpisahan bagi Nabi SAW. Maka mula nampak tanda-tanda kewafatan Rasulullah. Ini kita bincang pada kuliah yang lalu. Kita flashback, recap sikit bagi nampak gambaran. Maka dalam keadaan Nabi melakukan Hujjatul Wada, maka telah mula nampak tanda-tanda kewafatan Rasulullah. Walaupun pada ketika itu ramai yang tak perasan, ada yang tak perasan dan ada yang perasan setelah Nabi wafat. It's standard lah, kan? Kita pun kalau orang meninggal, lepas meninggal tu baru perasan dia ada benda pelik buat, kan? Oh, patutlah semalam dia makan roti canai 3 keping pun. Selalu tak pernah 3 keping, setengah keping ya selalu. Hari tu 3 keping, rupanya apa? Besok tu meninggal, buat benda pelik. Tak pernah ajak makan malam, hari ni ajak makan malam. Tu kata, kan? Benda yang pelik. Tak pernah ajak makan malam, hari ni ajak makan malam. Rupanya tahu besok meninggal. Patutlah dia ajak makan malam semalam. Gitu. Jadi Nabi wafat, setelah Nabi wafat baru orang perasan. Rupanya Nabi pernah sebut macam-macam. Ada satu orang perempuan datang jumpa dengan Rasulullah. Kata Jubair bin Mut'im, dia katakan satu orang jumpa dengan Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi SAW suruh dia balik dulu sebab ada benda nak diselesaikan. Maka perempuan tu kata, ya Rasulullah, kalau aku balik nanti, aku datang balik, aku tak jumpa kau macam mana? Rasulullah kata, kalau kau tak jumpa aku, jumpa Abu Bakar. Itu antara tandanya.
Antara tandanya ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Itu tanda yang bahawa Nabi SAW menjadikan sebagai Abu Bakar itu sebagai rujukan utama. Nabi tak ada kata lepas aku wafat Abu Bakar naik jadi khalifah. Tak ada, tak pernah, tak ada dalil langsung. Tetapi daripada pilihan yang Nabi SAW pilih, nanti banyak lagi pilihan-pilihan lain. Ini satu. Dan ada banyak lagi antara yang Nabi selalu bagi kepada kita, yang kita selalu dengar cerita, ialah Nabi memilih Abu Bakar sebagai imam kepada seluruh umat Islam ataupun seluruh para sahabat di Masjid Nabawi. Sebab Nabi jatuh sakit 8 Rabiul Awal, 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi dah tak larat nak bangun untuk nak pergi ke masjid dah, tak larat dah. Sebelum tu larat, tapi dipimpin oleh 2 orang sepupu Nabi, Ali bin Abi Talib dan juga Faddal bin Al-Abbas. Jadi 2 orang ni sentiasa pimpin Nabi ke mana saja Nabi nak pergi. Pindah ke rumah isteri Nabi yang lain, dia bawa. Pergi ke masjid, dia orang bawa. Tapi masa 8 Hijrah, 8 Rabiul Awal tu, lagi 5 hari Nabi nak wafat, Nabi tak larat dah. Nabi kata pada Aisyah, dia kata, "Ya Humairah, panggil ayah kau. Aku nak sampaikan dia sesuatu." Sebab nak memilih dia menjadi imam kepada seluruh umat Islam ataupun seluruh sahabat pada ketika itu. Kata Aisyah, bagi orang lain ya Rasulullah. Aisyah tak bagi, bapa dia jadi imam. Tuan-tuan ingat yang kita bincang dulu, Abu Bakar ni ada satu gelaran yang Aisyah bagi. Gelaran dia adalah rajulun baqiyun, laki-laki yang kerap menangis. Bila yang dia suka menangis itu? Dalam sembahyang. Jadi Aisyah kata, Rasulullah, bagi orang lain kalau dia imam, pasti orang lain belakang akan susah sembahyang, pasal dia tak boleh nak baca sebab menangis kerap sangat dalam sembahyang. Khusyuk lah sembahyang, hebat lah tuan-tuan. Kita menangis dalam sembahyang pun setahun sekali, itu pun pilih-pilih hari. Tak pun tu pergi umrah haji pun boleh menangis. Tidak, tak ada menangis lah kita. Abu Bakar setiap kali sembahyang dia nangis. Maka Rasulullah kata, tak, aku kena pilih dia. Sehingga sampai satu hari bila mana Hafsah, Aisyah suruh Hafsah pilih bapak dia. Hafsah ni bapak dia adalah Umar Al-Khattab. Umar nak disuruh menjadi imam, Rasulullah kata, la aballahu wal muslimuna illa Abu Bakrin. Tak boleh. Allah dan umat Islam enggan untuk memilih selain daripada Abu Bakar saja. Ini juga tanda pemilihan yang Nabi SAW akan bagi. Nanti perbincangan di Saqifah Bani Sa'idah nanti. Nabi tak wafat lagi. Cuma banyak tanda yang Nabi SAW tunjukkan kepada para sahabat. Antara yang lebih dekat lagi ialah ketika mana Hujjatul Wada, Nabi sebut pada sahabat, khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku manasik kalian ni, haji. Kau tengok macam mana aku buat haji, kau buat. La'alli la alqakum ba'da ami hadha, kata Nabi. Boleh jadi lepas daripada tahun ni kau takkan dapat jumpa aku lagi. Tu dia punya lebih kuat. Termasuklah bila mana Nabi menghantar Muaz bin Jabal pergi Yaman. Muaz dengar Nabi sebut. Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuka fillah. Aku sayang pada engkau kerana Allah. Dia kata, wahai Muaz, alla talqani ba'da 'ami hadha aw la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Dia kata, wahai Muaz, boleh jadi lepas daripada tahun ini kita tak jumpa lagi dah, dan kau akan lalu di masjid aku ataupun kubur aku. Nonton, Muaz nangis. Muaz waktu ni nak pergi mana? Yaman. Nabi suruh pergi Yaman supaya ajarkan mereka Quran dan hadis. Siapa ada pergi sana? Tak ada siapa. Muaz lah yang pergi, kena pergi. Nabi hantar duta menjadi muallim dekat sana, mengajar Quran dan hadis. Muaz tak nak, seolah-olahnya kalau boleh jangan bagi aku, bagi orang lain. Tapi sebab tu perintah Nabi, dia pergi juga. Tapi dalam keadaan dia sedih, dia tahu, dia rasa dah dia boleh jadi aku tak dapat jumpa lagi Nabi dah lepas. Dan betul, Muaz duduk sana bertahun, balik daripada Yaman ke Madinah, dia tak dapat jumpa Nabi. Itulah kata terakhir Nabi pada dia, inni uhibbuka fillah. Tuan-tuan, Nabi sebut begitu, sahabat ada dengar. Lepas Nabi sebut begitu, semua orang sahabat sayang pada Muaz. Tuan-tuan, sebab apa mereka sayang pada Muaz? Sebab Nabi sayang pada dia. So hari ni kalau nak ambil pengajaran pun sama. Kita tak boleh benci orang. Pasal apa? Pasal mungkin Nabi sayang pada dia. Pada orang yang kita benci tu, pada orang yang kita dengki tu, mungkin Allah sayang pada dia.
Oh, tak kira Ustaz, saya tetap benci pada dia. Pasal dia suka menunjuk Ustaz, menunjuk hal lain. Kena sayang kepada dia pasal apa? Boleh jadi Nabi sayang pada dia, boleh jadi Allah sayang pada dia. Jadi tak ada hak orang yang dalam kalimah tauhidnya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama dengan kita, nabinya sama dengan kita tak ada hak untuk benci dia. Boleh jadi Allah sayang pada dia. Tu cerita. Sehinggalah tadi saya sebut 8 Rabiul Awal Nabi memilih Abu Bakar untuk menjadi imam. Sahabat yang menjadi imam kepada Nabi 2 orang tuan. Pertama Abu Bakar, paling lama 5 hari. 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12. 5 hari. Dan itu pilihan Nabi. Dan seorang lagi Ustaz, seorang lagi Abdurrahman bin Auf. Oh, dia pernah jadi imam pada Nabi, pernah. Dan bila perang Tabuk. Nanti kita cerita zaman Abdurrahman bin Auf, kita cerita macam mana dia jadi imam pada Nabi. 2 orang ni saja yang pernah jadi imam untuk Nabi, lain tak pernah. Lain tak pernah. Omar tak pernah. Osman pun tak pernah. Ali sepupu Nabi tak pernah juga. Itu kata hebat 2 orang sahabat. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini pilihan daripada Nabi. Sehinggalah tuan-tuan 12 Rabiul Awal yang kita sebut dah hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjanglah kalau saya cerita. Yang ni biasa ustaz-ustaz dia akan cerita bab sirah Nabi lah. Tapi buat biarlah cerita je lah. Alang-alang cerita dah kan. 12 Rabiul Awal pagi tu, sahabat-sahabat sedang solat subuh berjemaah. Tuan bayangkan ini Masjid Nabawi, kiblat sana. Sini rumah Aisyah. Nabi dah stay dekat rumah Aisyah lama dah. Rumah Aisyah, makam Nabi sekarang tu rumah Aisyah. Nabi stay lama dah kat situ, tak pindah. Sebab sebelum ni Nabi sakit, Nabi akan tanya malam ni giliran aku kat siapa? Malam ni dekat Zainab. Jadi Fadal, Ali bawa pergi rumah Zainab. Kemudian malam besok Nabi tanya lagi, malam ni rumah siapa? Rumah sekian, bawa lagi. Sampai pada rumah Aisyah, Nabi tak tanya malam ni rumah siapa, Nabi tak tanya. Jadi isteri Nabi yang ada ni 7 orang 9 orang ni yang tanya, yang ada, mereka tahu bahawa Nabi nak stay dekat situ. So tak ada orang pun boleh malam ni giliran aku. Tak ada. Sebab dia orang faham. Sebab tu dia jadi ummul mukminin, ummahatul mukminin, ibu kepada orang beriman, pasal dia memang beriman. Jadi tak ada argue punya, tak kira saya nak abang balik rumah saya. Tu kita. Ni Rasulullah lain. Dia tahu dalam keadaan dah dia nak duduk rumah Aisyah, dia stay rumah Aisyah beberapa hari sampai wafat pun situ juga. Sebelah aja makam Nabi dengan masjid sebelah, dan pintu masuk pun sebelah sini, bukan sebelah sana, sebelah sini. Raudhah, dalam raudhah tu, sebelah sini. Cuma tak nampak dah pintu tu pasal ditutup dengan almari, dengan buku-buku, rak buku. Jadi Nabi sempat selak pagi tu, Nabi tengok para sahabat sedang sembahyang. Dan Abu Bakar seolah-olah nak gerak ke belakang, nak bagi kepada Nabi, ya Rasulullah jadi imam, seolah-olah gitu, tapi tak adalah sebutnya. Tapi Nabi beri isyarat, teruskan sembahyang. Dan ketika itu sahabat nampak Nabi lontarkan senyuman yang paling manis. Hari itu tuan-tuan, sebelum daripada itu sahabat semua berkampung dekat masjid ni. Kan ada Ali Sufah ni pun dah 10 orang lah. Jadi ramai lagi sahabat yang lain duduk kampung dekat masjid. Pasal apa? Pasal ketika itu mereka tahu Nabi sakit. Tenat dah, 5 hari tu sangat tenat. 8, 9, 10, 11, 12 ni sangat tenat. Sebab tu Nabi pilih Abu Bakar. Jadi mereka ni tak boleh nak jauh pada Nabi. Mereka ambil keputusan untuk duduk stay dekat situ. Takut apa-apa hal berlaku. Tak terfikir lagi nak wafat, tapi takut apa-apa hal. Tapi pagi tu subuh, Nabi sempat selak tirai tu. Nabi tengok para sahabat, Nabi lontarkan senyuman yang paling manis. Sahabat banyak perasan Nabi sehat dah. Sahabat banyak perasan Nabi sehat dah. Jadi Nabi tutup tirai balik, Nabi duduk dekat rumah. Jadi bila sahabat banyak perasan Nabi senyum ni, maknanya Nabi sehat. Sahabat-sahabat banyak yang dah keluar, yang dah balik, yang dah pergi kerja. Abu Bakar pun tak ada waktu tu. Lepas daripada tu Abu Bakar pun keluar. Dia pergi satu tempat di kota, waktu kewafatan Rasulullah. Abu Bakar tak ada. Tapi pagi tu tuan-tuan, Aisyah ada dalam rumah, Fatimah ada dalam rumah. Masuk satu orang laki-laki dalam rumah Aisyah, tengah pegang siwak, sugi, bawa jalan masuk rumah Aisyah. Rasulullah tengok je orang tu pegang siwak. Aisyah tanya Rasulullah, kau nak persugi ke? Rasulullah hanggukkan kepala. Nak cakap tak larat dah.
Dekat sebelah kanan Nabi ni ada bekas air. Nabi letakkan tangan, kemudian Nabi basahkan muka dia dengan air. Sebab panas sangat, sakit sangat. Rasulullah anggukkan kepala untuk mengisyaratkan bahawa Rasulullah nak sugi. Tuan laki-laki itu siapa? Abdul Rahman bin Abu Bakar, abang Aisyah. Jadi dia ambil sugi, kemudian dia gigit sikit supaya lembutkan sugi itu. Sugi ni kalau tuan-tuan beli yang belum pernah pakai lah, yang pernah pakai okey, alhamdulillah. Takut tak pernah pakai, dia pergi beli je sugi tu, dia pun gonyuhnya gigi terus, pecah gigi tu. Dia kena gigit bagi lembut dulu, macam jadi brush, tuan-tuan Jangan beli-beli aku nak amalkan sunnah lah, kata dia beli terus dia gonyuh, hancur gigi dah kata. Sugi apa macam ni? Bukan sugi apa, dia tak erti bersiwak. Gigit dulu bagi lembut. Jadi Aisyah digigit dulu bagi lembut, kemudian baru dia masuk dekat, baru dia gosokkan gigi Nabi. Dan sebab tu Aisyah kata, aku paling gembira kerana yang masuk dalam mulut Rasulullah yang terakhir ialah air liur aku. Aisyah kata. Jadi waktu tu bila dah gosok sugi, selesai. Dalam masa sama tu ada orang yang datang masuk melawat, Ni nak jadikan cerita Umar mengamuk. Nak jadikan cerita Umar. Tuan-tuan, waktu sugi tu, itu dah last dah tu. Itu dah saat akhir betul. Sehingga dah lepas sugi tu, Aisyah dengar kalimah yang keluar daripada mulut Rasulullah, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Teman yang paling tinggi, teman yang paling tinggi. Maknanya Allah lah. Teman yang paling tinggi ni Allah. Aisyah kata, kami tahu Rasulullah tidak memilih kami lagi. Kemudian Nabi wafat. Tapi ramai yang tak perasan waktu tu. Ada lagi sahabat yang masuk sebelum daripada Umar masuk, sebab ramai sahabat ni masuk ziarah Rasulullah pagi tu. Ada 3 orang masuk sebelum Umar masuk, ada 3 orang masuk selepas tengok tu, kemudian dia keluar. Kemudian Umar nak masuk dengan satu orang sahabat lagi nama Mughirah bin Syu'bah datang. Dia masuk rumah Aisyah, dia tengok Rasulullah ada atas riba Aisyah. Umar kata, oh Rasulullah tidur, biar ada tidur. Mughirah tengok Rasulullah bukan tidur ni. Entah orang boleh tahu lah, orang kenal, orang tahu. Kalau orang di jenis faham, dia tahu itu tidur ke mati. Umar perasan Rasulullah dah tidur, tengah tidur, tak apalah kita datang nantilah, bagi Rasulullah tidur dulu. Padahal waktu tu dah sebut dah Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiq. Tuan saya betulkan balik ada orang dia faham last kalimah Rasulullah ialah ummati, tak. Last kalimah dia Ar-Rafiqul A'la. Sebab kalau tengok dalam kitab Dr. Aid Al-Qarni tentang Sakaratul Maut, dibawakan satu hadis, Nabi-Nabi ini dia boleh diberi pilihan daripada Allah untuk nak hidup ataupun nak mati. Dia ada pilihan. Macam Nabi Musa, dia ada pilihan. Kan Nabi Musa kan nak mati, wafat, tapi dia tampaknya malaikat maut tu sebab dia tak kenal. Waktu tu dia menyerupai manusia. Kemudian malaikat tu naik balik pada Allah, dia kata, ya Allah, hamba engkau tak mau mati. Kalau tak mau mati, bagi diletakkan tangan dia dekat punggung lembu. Tangan yang mana kena bulu, itu gantikan dia setahun, sehelai. Kalau kata 1000 kena, 1000 tahun lah dia akan hidup, lepas tu mati. Maknanya Nabi-Nabi ada pilihan. Setiap Nabi, setiap Rasul ada pilihan. Nabi Muhammad pun ada pilihan. Nabi kita ni, Muhammad SAW ada pilihan. Dan Aisyah tahu riwayat ni, Aisyah riwayatkan. Dan ketika Nabi sebut Ar-Rafiqul A'la tu yang Aisyah kata tadi, aku tahu Rasulullah tidak memilih kami lagi. Maksudnya waktu tu dia memilih siapa? Memilih Allah. Kalau dia sebut ummati, bermaksud dia memilih kami. Faham tak maksud saya? Maknanya hadis tu palsu. Tidak ada ummati ketika Rasulullah wafat. Yang ada riwayat Imam Muslim, Nabi sebut ummati dekat mana? Dekat mahsyar nanti. Orang duduk pergi cari Nabi, cari Rasul, Nabi Adam cari nafsi, cari Nabi Nuh nafsi, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad kata ummati. Itu ada, itu sahih riwayat Muslim. Tapi yang ini tak ada ummati. Yang ni Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Dan ketika itu Aisyah kata, sebut tadi dah, Rasulullah memilih Allah. Kemudian Umar dengan Mughirah bin Syu'bah nak masuk tadi, maka dia tengok Rasulullah ada tidur di atas riba Aisyah. Ni start nak jadi kecoh dalam masjid. Ni masuk dalam rumah, dia tengok Rasulullah tengah tidur. Umar kata, jomlah kita keluar bagi Rasulullah rehat, nanti kita masuk, nanti dah bangun kita datang balik ziarah. Mughirah dia tengok, tu bukan tidur. Mughirah pergi cakap dekat Umar, wahai Umar, Rasulullah dah tak ada.
Omar ni kita tahu, kita nanti kita cerita buat Omar macam mana. Omar ni kalau benda yang dia tak puas hati, dia akan bengang. Start tu yang dia bengang tu. Dia kata, kenapa kau cakap Rasulullah wafat? Sebab kau sendiri tengok dia bukan tidur. Tu yang dah bawa ke masjid, dia dah mula panas. Jadi itu yang bila siapa dengar, orang dah mula dengar Rasulullah wafat, kecoh habislah satu masjid tu. Bila habis satu masjid ni kecoh, Umar keluarkan pedang, dia kata, siapa yang aku dengar Rasulullah wafat, siapa yang aku dengar dia orang kata Rasulullah wafat, aku pancung leher dia. Umar. Abu Bakar mana? Abu Bakar keluar kota, dia tak ada waktu ni. Jadi waktu tu yang start kecoh tu. Jadi mula dah start kecoh, orang pun dah bising, dah betul ke Rasulullah wafat, orang dah pergi cek balik dah. Aisyah kata ya Rasulullah wafat. Betul, waktu ni dalam keadaan yang sangat genting, siapa yang nak betulkan keadaan? Tiba-tiba Umar balik. Bila Umar balik, semua orang meluru kepada, ketika Abu Bakar balik, orang semua meluru kepada Abu Bakar. Tadi orang semua berkumpul ke Umar, pasal Umar yang paling tertinggi waktu tu. Orang kanan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar tak ada, maka dia pergi gumun dekat Umar. Bila Umar tak boleh terima hakikat, yang lain akan berjangkit. Tapi hari tu bila Abu Bakar balik, Allah campakkan ketenangan pada Abu Bakar. Abu Bakar dia boleh relax. Relax ni bukan tak sedih, sedih. Tapi Allah campakkan ketenangan pada dia. Dia kata, wahai Abu Bakar, Rasulullah telah pun wafat. Dia pun tak hiraukan orang dekat masjid. Dia tu pergi rumah anak dia Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di rumah, dia pergi tengok betul-betul Rasulullah, untuk pastikan betul Rasulullah ini telah pun wafat. Maka benar-benar dikatakan Rasulullah telah pun wafat. Maka dikucupnya dahi Nabi SAW. Ini sunnah. Rasulullah pernah kucup siapa? Rasulullah pernah kucup, nama dia Utsman ibn Maz'un, meninggal 2 Hijrah. Orang pertama dimakamkan di Baqi'. Jadi Rasulullah cium dahi Utsman ibn Maz'un. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar cium dahi Nabi SAW. Sedih, memang sedih tuan, tu kekasih dia. Tapi yang lebih penting ni, Allah bagi ketenangan. Ulama kaji, kalaulah Abu Bakar juga tidak ada ketenangan waktu tu, agaknya mungkin akan jadi lambat lagi proses untuk nak kebumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak buat keputusan. Tapi Allah berikan ketenangan pada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun naik di atas mimbar untuk menenangkan para sahabat pada ketika itu. Abu Bakar kata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa yang sembah Muhammad, ketahuilah Muhammad mati dah. Maksudnya apa? Muhammad pun Nabi juga, Muhammad pun manusia juga. Tapi siapa yang sembah Allah, ketahuilah Allah itu hidup kekal buat selama-lamanya, tidak akan mati. Maka dibacakan ayat Quran surah Ali Imran ayat 144, awal mukadimah saya sebutkan tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia kata ketika mana Abu Bakar baca ayat ni, seolah-olah kami baru terfikir dan terdetik ada ayat ini dalam Al-Quran. Dia tak perasan, sahabat semua tak perasan. Ayat ni turun 3 Hijrah tuan-tuan, perang Uhud. Ketika Nabi dipukul, jatuh dalam lubang, tercacak besi dekat pipi Nabi. Allah sebut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang sama macam rasul-rasul terdahulu. Mana rasul terdahulu? Semua dah tak ada. Nabi Ibrahim tak ada, Nabi Ishaq tak ada, Nabi Musa dah tak ada, Nabi Zakaria dibunuh. Tak ada dah ketika mana turun ayat ni. Maksudnya Rasulullah pun akan jadi benda yang sama. Maknanya ayat ni cerita pasal kewafatan Rasulullah. Lama dah turun ayat ni. Sebab Allah pun tahu bila mana mereka ini dalam keadaan tahu Rasulullah wafat. Allah kata, afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati ataupun dia dibunuh oleh musuh dia tu Rasulullah, kamu nak patah balik kepada agama yang lama? Allah tanya. Kata Allah, wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a. Kalau kau nak patah balik kepada agama yang lama, silakan, langsung tak mudaratkan Allah satu pun. Maka bila mereka dengar ayat ini, mereka tahu dan mereka redha Rasulullah telah pun benar-benar wafat. Habis. Waktu tu tenang dah sekejap, tapi dalam keadaan banyak lagi nak fikirkan. Abu Bakar lah ambil alih waktu ni sekejap, tapi tidak dilantik secara rasmi. Sebab waktu ni yang ada kelayakan dekat dengan Nabi
ahli keluarga Nabi layak. Pasal dia yang kena uruskan jenazah Rasulullah. Ali ada, Al-Abbas ada, ipar-ipar Nabi ataupun mertua Nabi semua ada, masih ada. Sepupu-sepupu Nabi Al-Abbas ataupun Abdullah bin Abbas Fadl semua ada lagi. Jadi Abu Bakar, Umar yang jadi menantu ataupun mertua ni, dia tak ambil urus sangat lah. Cuma ada benda yang perlu diselesaikan, Abu Bakar, Umar dia akan bagi keputusan, sebab mungkin dia pernah dengar daripada Nabi. Contohnya macam mana Ustaz? Contohnya orang tengah fikir macam mana nak letakkan Nabi ni, nak tanam di mana, nak ke bumi di mana, di Baqi' sama dengan sahabat-sahabat atau ahli bait yang lain, di Mekah atau tempat kelahiran dia, ataupun di mana tempat tak tahu. Bila Abu Bakar bila ditanya begitu, rupanya dia pernah dengar satu hadis Nabi. Abu Bakar kata, Rasulullah pernah kata, di mana tempat nabi-nabi itu mati, maka di situ ditanamkan. Maka ditolak sepi firash Nabi itu, maka nak gali pula siapa? Tu banyak perbahasan situ. Siapa yang nak tukang gali, siapa nak tukang mandi, siapa nak masuk dalam liang, semua banyak perbincangan. Ambil masa berapa hari? 3 hari. Uruskan jenazah Rasulullah ni Isnin, Selasa, Rabu baru selesai, komplit. Tuan-tuan, tapi dalam keadaan nak uruskan jenazah ni selama 3 hari ni, sahabat-sahabat Ansar mana? Orang Madinah. Mereka telah berada di Saqifah Bani Sa'idah sana. Tuan-tuan, kalau pergi tempat tu ada lagi, tak dirobohkan oleh kerajaan Saudi, belum, tak roboh lagi. Tu je tempat yang dia tak buat hotel. Keliling semua dia buat hotel. Dahsyat. Keliling semua buat situ je tapi tak tahulah sekarang, sebab dia dah tutup dah tempat tu. Taman, dia bustan, satu taman. Nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Situ dekat dengan rumah Sa'ad bin Ubadah, Ansar punya ketua. Jadi bila mereka berkumpul dekat sana, untuk apa tu? Mereka nak melantik Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah, pengganti kepada Rasulullah. Waktu tu mereka tak ada Muhajirin tak ada lagi, semua sahabat Ansar saja. Sebab mereka rasakan bahawa sahabat Ansar lah yang lebih layak untuk jadi khalifah. Tengah-tengah duduk bincang sana, berita tu sampai dekat masjid. Dekat masjid ni, tengah-tengah nak tunggu jenazah uruskan ni, berita yang tengah meeting dekat sana, mesyuarat dekat sana sampai. Bila Abu Bakar dengar, Abu Bakar pun ajak Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk pergi ke sana. Sebab mesti ada wakil Muhajirin. Mana boleh sahabat Ansar saja yang boleh buat keputusan? Mana boleh Ansar saja menaikkan Sa'ad bin Ubadah? Bukan dia dengki, dia tak dengki. Dan ini juga antara hujah orang-orang Syiah, dia marah sebab tu. Tengok Rasulullah tengah wafat ataupun tengah diuruskan, tengok Abu Bakar, Umar gila kuasa. Bukan gila kuasa. Ini tengah berbincang tentang siapa yang lebih layak. Sebab tu bila mana kita tak dengar sirah ni, kita akan setuju dengan apa yang Syiah kata. Tu bahaya. Kena belajar juga bab sirah ni. Jadi bila mereka pergi sana, maka mereka katakan, kenapa kau tak mesyuarat panggil kami? Kami juga sahabat Rasulullah. Dia kata, kami rasa kami yang lebih layak. Ansar kata. Sebab apa? Sebab Rasulullah dalam hadis banyak puji Ansar. Sehingga Rasulullah katakan, siapa yang benci Ansar, Allah benci dia. Siapa yang benci Muhajirin, siapa yang suka pada Ansar, Allah suka pada dia. Muhajirin dia punya pujian sikit kurang, tapi Ansar paling banyak. Sehingga Nabi kata, kalau pilihan Muhajirin dan Ansar, aku pilih Ansar. Maka hadis tu menyebabkan orang-orang Ansar diperasan bahawa yang layak menjadi khalifah pertama mengganti Rasulullah ialah orang Ansar. Abu Bakar datang bawa satu hadis je. Abu Bakar takkan menipu, tuan-tuan. Nakkan jawatan, takkan, mustahil. Kalau Abu Bakar menipu, dia punya hadis semua terbatal. Takkan boleh jadi perawi hadis. Sebab orang yang merawikan hadis sahabat-sahabat Nabi tak boleh menipu. Kalau menipu, hadis itu jadi dhaif. Jadi mereka tak pernah menipu. Abu Bakar datang bawa satu hadis. Abu Bakar kata, al-a'immatu min Quraisyin. Rasulullah kata, pemimpin yang layak adalah daripada orang-orang Quraisy, Muhajirin. Abu Bakar kata gitu, terdiam dia semua. Dia kata betul, tak ada kata betul ke tidak, kan memang orang percaya pada Abu Bakar lah. Tapi semua orang dalam keadaan tercengang. Mereka tengah nak memilih Abu Ubaidah, siapa? Kita panggil sebagai siapa pula? Sa'ad bin Ubadah tadi, lupa banyak sangat nama. Sa'ad bin Ubadah tadi, mereka terdiam seketika. Tapi mereka bukan hanya nak memilih itu untuk diri mereka sendiri, tak. Abu Bakar sebut gitu, bukan kata naikkanlah aku jadi khalifah, tak. Tapi Nabi, dia sampaikan apa yang Nabi sampaikan kepada dia, al-a'immatu min Quraisy,
pemimpin mesti daripada kalangan Quraisy. Jadi mereka cubalah lantik orang-orang Quraisy yang ada. Kita ada Umar, kita ada Uthman, kita ada Abu Ubaidah yang tengah datang tu. Jadi mereka pun tak boleh buat keputusan. Mereka kata kalau macam tu, Ansar carilah satu khalifah, Muhajirin cari satu khalifah. Umar tak puas hati. Mana boleh dalam Islam ada dua khalifah? Hancurlah. Kalau ada dua, kata Umar, aku pancung seorang, kata Umar kan jenis suka mancung. Tak boleh buat keputusan. Maka Umar kata semua duduk, biar aku yang tengok, biar aku yang cakap. Umar bagi tahu kepada semua sahabat yang ada dekat situ, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakr an yusalli bin nas. Kata Abu Bakar, kata Umar Al-Khattab, bukankah kalian tahu bahawa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami solat kita semua? Ingat 8 Rabiul Awal dulu kan Rasulullah sakit, Rasulullah panggil siapa yang jadi imam? Abu Bakar. Umar waktu tu dia cuba jadikan satu hujah yang siapa lebih layak menjadi khalifah. Umar kata, bukankah engkau tahu bahawa Rasulullah memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin solat untuk kita semua? Kemudian Umar kata fa'ayyukum tatyibu nafsahu an yataqaddama Abu Bakr. Siapa di kalangan kamu ni yang boleh mendahului Abu Bakar? Maknanya siapa yang di kalangan kita ni, ya, dalam kalangan sahabat-sahabat yang tadi ni, siapa yang boleh mendahului amalan dan iman Abu Bakar? Siapa? Tak ada orang. Semua orang tunduk. Seolah-olahnya Umar bagi hujah tu, itulah hujah yang checkmate, orang lain tak boleh cakap apa dah. Maknanya Umar nak memilih siapa? Umar memilih Abu Bakar, sebab seolah-olahnya Nabi memilih Abu Bakar sebagai imam solat. Itulah petunjuk yang tepat bahawa Abu Bakar layak menjadi khalifah Islam yang pertama. Tuan-tuan, maka mereka semua setuju. Maka ini tak rasmi di Saqifah Bani Sa'idah ni, tak rasmi. Dan besoknya duduk di masjid, maka bermulalah Umar Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Islam yang pertama dan memimpin Islam selama 2 tahun. Baik, proses kewafatan Rasulullah telah pun selesai. Abu Bakar telah pun menjadi naik khalifah. Bila mana Rasulullah telah wafat dan Abu Bakar naik menjadi khalifah, apa yang berlaku, tuan-tuan? Pertama sekali yang berlaku, orang ramai yang dah murtad. Ini satu benda yang besar. Orang ramai dah murtad, orang ramai dah tak nak bayar zakat. Ada pula golongan yang mengaku diri sebagai Nabi. Abu Bakar ni, dia perintah sekejap je 2 tahun. Tapi dia perlu tempuh benda yang dalam dahsyat ni, yang dalam-dalam ni, tanah Hijaz ni, Mekah, Madinah, di bahagian Taif, bahagian dekat-dekat ni, semua dah mengikut, dan dengan bisik-bisikan jahat-jahat ni tadi, ada yang murtad, ada yang ikut Nabi palsu. Tapi semuanya dapat dipatahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia hantar tentera. Sehingga yang paling besar sekali yang dia nak kena tempuh ialah bersama dengan golongan yang mengaku diri sebagai Nabi. Orang yang mengaku diri sebagai Nabi ni, tuan-tuan, 3 orang, bukan seorang, 3 orang. Yang pertama nama Sulaibah, yang kedua nama Sajjah, yang ketiga nama Musailamah. Yang paling masyhur Musailamah ni lah. Sulaibah dan Sajjah ni, dia sempat bertaubat nanti zaman Umar. Dia lari ke Kufah, lari ke Syam. Tapi yang tak sempat bertaubat, mati, ialah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ni, tuan-tuan, dia bukan jadi Nabi ketika Rasulullah wafat. Musailamah ni jadi Nabi ketika Nabi masih ada. Dia duduk dekat Madinah, dia ajak Nabi SAW untuk join dia. Bayangkan punya jahat Musailamah. Dia tulis satu surat kepada Rasulullah, dia kata min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Daripada Musailamah Rasulullah, dia mengaku diri sebagai Rasulullah, kepada Muhammad Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, aku ni adalah sekutu engkau, sama Rasul juga. Jom kita sama-sama kongsi kerajaan ini sama-sama, engkau sebahagian, aku sebahagian. Rasulullah jadi Nabi bukan nakkan kerajaan ni, bukan nakkan apa yang ada pada dunia ni, tak mau. Rasulullah tak mau. Tapi dia ingat Rasulullah jadi Nabi ni sebab nakkan kekuasaan. Rasulullah tak mau. Sehinggalah Rasulullah tulis surat untuk balas balik surat tersebut. Nabi suruh sahabat tulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamatal Kadzdzab, baru keluar nama dia, Rasulullah yang bagi.
daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kazzab, Musailamah yang penipu. Maka Rasulullah kata, bumi ini milik Allah. Allah akan berikan, anugerahkan bumi ini kepada siapa yang dia kendaki. Hanya mereka yang bertakwa kepada Allah saja yang boleh kejayaan. Maksudnya Nabi tak setuju dengan apa yang dia nak. Tuan, yang ikut Musailamah ni bukan seorang dua, ribuan ikut. Rasulullah dapat Quran, dia pun buat Quran. Dia buat Quran, tuan, banyak ayat. Banyak ayat dia buat. Tapi semua tiru sama. Macam Quran. Sebab Allah pernah cabar kan, fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Allah kata bawa datangkan satu surah yang semisal dengan Quran. Dalam ayat lain Allah kata bawa datang satu ayat pun tak apalah, janji lebih kurang sama. Dia buat tuan, dia buat Quran. Dia buat macam kaedah, dia buat macam style Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sedap dengar Al-Qari'ah, mal qari'ah, sedap dengar. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah ni kiamat. Sedaplah dengar cerita kan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Sedap dengar pasal cerita pasal kiamat. Dia buat style yang sama tapi ceritanya al-fil, gajah. Ada cerita pasal gajah. mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumil wa lahu khurtumun tawil. Dia kata gajah, tahu tak kamu apa dia itu gajah? Gajah ni ada belalai yang panjang, ekor yang pendek. Ni Quran apa cerita ni? Ni kalau kita tak sebut ni kalau bawa dalam sembahyang ni semua orang sedap surah ni, kata dia. Surah apa baca? Tak. Ni bukan surah ni bukan Quran ni. Ini adalah Quran palsu yang dibuat dan direka oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Tuan-tuan, kemudian dalam keadaan mereka dah banyak, kalau Nabi dah wafat lagi naik tocang lah dia, tu ceritanya lah. Dalam keadaan Rasulullah ada pun dia boleh jadi gila macam ni. Rasulullah dah wafat, dia lagi gila. Rasulullah dah tak ada, lagi banyaklah dia kontrol. Abu Bakar ni yang telah jadi khalifah pada ketika itu, dia dah mula hantar tentera nak berperang dengan Musailamah Al-Kadzdzab ni. Abu Bakar menghantarkan Khalid Al-Walid menjadi ketua tentera untuk menentang Musailamah Al-Kadzdzab. Beribu orang tuan-tuan duduk dalam Musailamah ni, dalam peperangan ni dipanggil nama peperangan Al-Yamamah, dia panggil peperangan Al-Yamamah. Berlaku di Najd ataupun di Riyadh. Sekarang ni berada di Riyadh. Dalam peperangan Al-Yamamah ini hampir ratusan orang sahabat-sahabat Nabi SAW yang syahid. Yang mana mereka ini syahid, mereka ini merupakan penghafaz Al-Quran. Okey, tuan-tuan, kita balik cerita pada penghafaz Al-Quran ni. Kita nak cerita pasal peperangan Al-Yamamah ni. Dalam keadaan berperang dengan Musailamah Al-Kadzdzab ni, orang semua duk cari macam mana cara nak bunuh Khalid, dia punya ketua dia. Tuan-tuan tahu dalam Islam ada siapa lagi? Ada Wahsy bin Harbin. Wahsy bin Harbin ni satu orang Habsyi yang dah masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Tapi sebelum dia masuk Islam, dia berjaya bunuh pakcik kesayangan Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Perang Uhud. Dia bunuh macam mana? Dia baling tombak tepat kena dada Hamzah, mati, kemudian dia balik. Tugas dia tu je, Wahsy ni. Bila dia masuk Islam, dia rasa serba salah. Sebab apa? Sebab dia bunuh pakcik Nabi. Dia nak balas balik, macam mana cara aku nak balas balik supaya aku ni boleh rasa tenteram. Dalam perang Al-Yamamah, dia berhasrat untuk buat benda yang sama macam mana dia buat ke Hamzah dulu, tapi kali ni dia nak buat pada Musailamah Al-Kadzdzab. Tepat tuan-tuan, benda yang sama berlaku. Mereka sampailah masuk pada satu tempat namanya Hadiqatul Maut, dia panggil kebun maut, kebun mati. Dalam tu sampai masuk panjat dalam tu nak bunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Wahsy bin Harbin dekat tangan tu memang dah ada tombak dah. Dan dia cerita benda yang sama berlaku juga pada Wahsy bin Harbin ketika mana aku buat ke Hamzah dulu. Dia cari Musailamah saja, jumpa dah, dia memang nak baling tepat pasal dia memang pembaling yang paling tepat. Tapi ketika mana Musailamah dia berperang dengan satu orang Islam, dia takut dalam hatinya, takut orang tu bunuh Musailamah, aku tak dapat bunuh. Sama macam mana berlaku dekat Hamzah dulu. Hamzah pun masa dia nak bunuh Hamzah, ada satu orang kafir
Quraisy, dia pergi perang dengan Hamzah. Takut orang tu bunuh pada Hamzah, aku tak dapat bunuh, sebab aku tak dapatlah ganjaran yang orang tawar pada dia. Jadi bila mana Musailamah ni tadi berada depan dia dah, tengok-tengok dia tak berjaya bunuh, Musailamah yang bunuh orang tu tadi, dia dapat time yang tepat, dia ambil tompak dan dia terus baling tepat menuju kepada dada Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Wahsy berjaya bunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Maka bila ketua dah mati, semuanya berhenti daripada peperangan. Islam menang dan tidak ada lagi orang yang mengaku diri sebagai Nabi. Tapi dalam peperangan Al-Yamamah ini meragut ratusan nyawa para sahabat yang menghafaz Al-Quran tadi kita sebut dah. Sehingga Umar cadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, wahai Abu Bakar, kita tahu berapa ramai yang terkorban, yang syahid dalam perang Al-Yamamah melentang Musailamah Al-Kadzdzab, dan kesemuanya itu adalah penghafaz Al-Quran. Dan wahai Abu Bakar, cuba fikirkan satu hari nanti bila perang lagi, maka ramai di kalangan yang penghafaz Al-Quran akan syahid. Quran bagaimana? Maknanya kalau dah habis penghafaz Quran dah tak ada, Quran macam mana? Jadi Umar cadangkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mari kita himpunkan Al-Quran. Quran ada tak waktu dulu? Tak ada, belum ada lagi. Quran tak ada lagi macam ni, belum ada lagi buku ni, tak ada. Quran dulu ditulis oleh Katibul Wahyi, penulis wahyu. Ada yang di atas perpah, ada di atas kulit, ada yang di atas selai-selai je. Ada yang pegang 2 helai, ada yang pegang 3 helai, ada yang pegang berhelai-helai. Katibul Wahyi. Jadi Umar suruh Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tulis. Abu Bakar dia tak mau. Pasal apa tak mau? Nabi tak buat. Bagaimana mungkin aku boleh buat benda yang Nabi tak buat? Tapi Umar kata, wahai Abu Bakar, cuba kau fikir senyap. Ini ada maslahah, ini ada kepentingan, ada kebaikannya untuk masa depan. Abu Bakar duk fikir. Bukan ambil masa sekejap, lama duk fikir ni, nak buat benda yang tak buat ni. Akhirnya Abu Bakar setuju untuk menghimpunkan Al-Quran. Maka dia berjumpa dengan Zaid bin Sabit untuk suruh menghimpunkan Al-Quran. Bukan tulis, himpunkan saja. Mana yang ada Quran tu himpunkan, susun baik-baik daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, kepilkan. Maka dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nanti Abu Bakar wafat, dipegang oleh Umar Al-Khattab. Umar wafat, nanti dipegang oleh anak kepada Umar, Hafsah binti Umar. Dia tak pergi kepada Uthman, dia pergi kepada Hafsah, sebab Uthman dia tak mau pegang. Okey, maka Quran tu masih ada, tapi dalam berupa helaian yang ditulis, ada pelepah, ada ni kulit dan seumpamanya. Dan kemudian dia berlaku apa? Kita beri laluan sekejap pada azan. Kita beri laluan pada azan, dan kita sambung sikit untuk kita habiskan cerita kita, insya-Allah. Oh
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka itu peperangan Al-Yamamah yang menyebabkan musuh Islam yang paling utama mati, Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku diri sebagai Nabi. Maka itu saya kira benda yang paling besar yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka barulah keadaan menjadi tenang seketika. Yang tak nak bayar zakat tadi mula bayar zakat, yang murtad mula masuk Islam balik, kembali jadi tenang. Dan Abu Bakar ni sebenarnya bukan tidak ada hasrat untuk nak perang orang Rom dan Persia. Bukan perang, maksudnya sampaikan dakwah kepada Rom dan Persia. Sebab waktu Abu Bakar memerintah Islam, Rom dan Parsi masih ada, masih jadi kuasa besar. Cuma mereka dah dengar adalah Islam dah ada di Timur Tengah ataupun di tanah Hijaz. Islam dah ada, dah tersebar. Orang dah mula masuk Islam ramai ketika mana pembukaan kota Mekah. Sebelum Nabi wafat pun dah hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, maknanya dah mula kembang dah Islam. Cuma Abu Bakar pada tahun terakhir dia nak meninggal dunia, wafat, Abu Bakar menghantarkan tentera ke Persia. Tapi bukan pusat dia, bukan di Madain. Parsi ni luas, tuan-tuan. Di Kufah, Basrah, di Iraq, Iran sekarang ni lah, belah-belah sana. Mekah bawah, Madinah atas, Parsi belah sini. Syam ataupun Rom belah sini. Rom dia kuasa Syam. Syam ni apa Ustaz? Ada Syria, ada Palestin, ada Lebanon, ada Jordan, luas lagi kat situ. Rom masih ada, Parsi pun masih ada. Dan ketika mana Abu Bakar As-Siddiq telah selesaikan masalah dalaman ni, selesai dah, tak ada lagi orang yang murtad, tak ada lagi orang tak bayar zakat, tak ada lagi orang ngaku diri sebagai Nabi palsu, maka mula dia start untuk nak berperang di luar, atau mendakwah Islam di luar. Dia hantarnya beberapa tentera untuk pergi ke Persia bahagian border sikit, untuk masuk demi sedikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Ketuanya pada ketika itu ialah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid mengetuai tentera di sana. Jadi selama setahun tu duduk dekat Persia tu, perang lah. Masuk Islam, tak masuk Islam, jizyah, tak payah jizyah, perang. Semua pilih perang belaka. Kemudian pergi depan sikit lagi, sama juga, masuk Islam, tak masuk Islam, jizyah, tak jizyah, perang lagi. Beberapa tempat, tapi semua bahagian kecil-kecil lah, kecil-kecil. Islam dah mula mengorak langkah pergi sana. Dan Islam tak bunuh orang sesuka hati, melainkan dia sebut pada mereka semua, masuk Islam, kau masuk Islam kau selamat. Tapi dia yang tak mau. Kalau tak mau, Islam ada pilihan lain, bayar jizyah, cukai. Tapi duduklah, lakum dinukum waliyadin, kau agama kau, aku agama aku. Tapi mesti ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Tak nak juga jizyah, perang. Semua Parsi, bahagian-bahagian wilayah-wilayah dia, semua pilih yang itu. Maka Islam dah mula mengorak langkah depan lagi. Parsi itu dah ada. Sampailah ke depan sikit nak pergi ke Al-Qadisiyah dah. Itu cerita lain nanti bulan depan. Tapi dah bergerak ke depan dah. Tiba-tiba Abu Bakar dia berhasrat untuk menghantar pula tentera pergi ke Rom, Syam sini. Jadi dia memilih Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk bergerak ke Syam. Tadi yang sini Khalid Al-Walid, yang sini Rom ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia membawa 24,000 orang tentera Islam. Jalan bergerak ke Rom. Abu Bakar tak pergi, Omar tak pergi, yang besar-besar tak pergi. Dia hantarkan saja Sariyah pergi ke sana. Sariyah ni grup kecil untuk perang.
Sampailah dekat Yarmouk. Yarmouk dekat Syam sana, untuk tunggu orang-orang Rom menghantarkan tentera. Sebab nak pergi dakwah dulu. Islam kau selamat. Kalau tak Islam, jizyah. Tak jizyah, perang. Siapa ketua di sana? Siapa maharaja sana? Hercules. Bahasa biasa kita dengar Hercules. Pernah dengar Hercules? Tuan-tuan pergi tengok cerita Hercules juga. Satu Hercules nama besar bahagian Rom tu. Sebab Hercules dia bukan asal orang Rom, dia orang luar. Cuma dia hebat sehingga dia boleh jatuhkan maharaja dekat sana. Dia naik jadi maharaja. Dan dia ada ketua dia. Dia ada maharaja lebih tinggi, Yazdarjud nama dia. Dia duduk di Al-Quds, Palestin. Yang Hercules ni kira macam apa panggil menteri besar lah, itu panggil lebih kurang gitulah, menteri besar dia. Dia ada menteri besar. Sama macam Parsi ni. Parsi ni maharaja besar, dia Kisra. Dia duduk dekat Madain sana. Tapi bawah dia ni ada macam-macam. Ada Hurmuzan, ada Bayruzan, ada Rustum, banyak lagi. Ni semua yang ternama. Tapi yang dekat sini, yang Rom ni, yang Abu Bakar nak hantar ni, yang dia kena lawan Hercules, 24,000 orang. 24,000 tentera Islam. Sampai di Yarmouk, terberhenti sekejap. Sebab tercengang melihat ramainya tentera Rom. 200,000 tentera Rom. Itu 10 kali ganda. Jadi mereka tulis surat kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami memerlukan bantuan sekian. Surat sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar tulis surat kepada Khalid Al-Walid di Parsi. Tadi Khalid di Parsi, suruh perintahkan sebahagian tentera berhijrah ke Rom, bawa seberapa ramai yang boleh untuk bantu Abu Ubaidah di sana dan terus naik menjadi tentera Islam. Khalid daripada Parsi, dia tinggalkan jawatan dia, diletakkan jawatan itu kepada Musanna bin Harithah. Jarang dengar nama dia lah. Musanna Harithah ini yang menggantikan Khalid di Parsi. Nanti kita akan cerita dia. Bagi dia pergi dulu ke sana. Bagi Khalid bergerak pergi ke Syam. Dibawa 9,000 orang tentera pergi ke Syam. Jadi 9,000 tambah 24,000, 33,000 pun kurang juga, tak cukup lagi. Balik view dekat Parsi ni apa jadi ni. Okey, baik. Tadi Khalid tengah jalan, belum sampai lagi. Khalid tak jalan lagi, tak sampai lagi. Di sini Parsi Musanna bin Harithah ni, dia jadi dah ketua dekat sana. Maka dekat sana ada masalah pula, sebab orang pun tak cukup. Nak kena minta pula bantuan dekat orang Madinah ni, Mekah ni, Tanah Hijaz ni, hantar lagi, tulis surat. Pergi hantar ke Abu Bakar. Abu Bakar tak respon, tuan-tuan. Surat tak dibalas. Tapi dah dibaca dah. Kalau zaman kita ni blue tick lah, kan? Blue tick je, tak reply. Tak guna kan? Baca dah tapi tak reply. Mana dia ni? Musa nak tunggu, mana bantuan? Lala tak boleh tunggu dah, pasal sana Parsi tengah susah. Dia sendiri turun ke Madinah, baru dia dapat tahu Abu Bakar sedang tenang. Sebab tu dia tidak tulis surat. Ni dah 15 hari dah tempoh. 15 hari sebelum Abu Bakar wafat. Maka waktu tu dia tak nak susahkan Abu Bakar. Maka dia tahu Abu Bakar tengah tenang. Abu Bakar pun cuba tuliskan surat untuk menggantikan dia. Menggantikan Abu Bakar ni siapa? Dia panggil Uthman ibn Affan untuk tuliskan satu surat. Ya Uthman, uktub, tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, hadhihi wasiyati Abi Bakrin ibn Abi Quhafah. Dia kata, inilah wasiat daripada Abu Bakar bin Abi Quhafah di penghujung usia dia. Ini wasiat last. Maka sesungguhnya dia kata, orang-orang kafir baru akan beriman sebagaimana halnya orang yang fajir, orang yang berdosa, dan pendusta baru akan berkata benar. Maka dia kata, inni astakhliftu alaikum, terberhenti situ, dan aku akan memilih pengganti aku ke atas kalian. Abu Bakar pengsan. Tuan, cerita macam tak logik. Tak logik ni Ustaz tengah nak tulis pengsan. Ya, berlaku sungguh. Baru nak sebut siapa pengganti, sebab Osman je tahu tu. Kalau Osman tulis, sempat tulis, Osman tahulah. Tapi tak sempat tulis, inni astahlifkum alaikum. Dia kata, aku istakhliftu alaikum, aku nak gantikan ke atas kamu pemimpin. Pengsan. Bukan mati ya, pengsan. Osman
dia takut pengsan itu menyebabkan kematian Abu Bakar. Dia sambung sendiri, inni astahliftu alaikum Umar ibn al-Khattab. Dia tulis sendiri. Dia tulis. Sebab apa Osman buat macam tu? Sebab takut jadi macam Saqifah Bani Sa'idah. Takut macam tu. Tapi takdir Allah, Abu Bakar tak wafat. Bangun. Bila bangun panggil balik, ya Osman, iqra. Baca balik apa yang aku suruh tulis itu. Dia pun baca. Baca. Inni astahliftu alaikum Umar ibn Khattab. Dia kata, bila aku suruh kau tulis Umar? Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku takut kalau pengsan kau tadi menyebabkan kau mati, maka akan bertelingkah lagi orang Islam. Maka Abu Bakar kata, jazakallahu khairan anil Islam wa ahlihi. Maknanya Abu Bakar dia mengucap terima kasih kepada Osman, sebab itu juga pilihan aku yang aku nak pilih. Maka surat tu diberikan kepada Umar al-Khattab. Umar naik menjadi khalifah Islam yang kedua. Waktu tu Abu Bakar lagi ada tempoh 15 hari lagi nak meninggal. Masih dalam tempoh 15 hari nak meninggal. Nazak dah, tenak dah Abu Bakar. Usia dia berapa tahun? 63 tahun dah. Sama umur dengan Nabi. 63 tahun dah. Surat dah tulis, wasiat dah tulis. Dia letak jawatan, dia bagi surat tu pada Umar. Umar naik. Maka yang tadi Musanna bin Harisah datang tadi, Umar al-Khattab uruskan, bagi hantar tentera, bagi sikit. Tapi tak perang habis dulu, sikit dulu. Sebab ada perang tengah besar dekat Yarmouk nak berlaku. Bila dalam keadaan begitu, balik-balik pada Abu Bakar dalam tempoh 15 hari nak meninggal tu, hari terakhir dia nak meninggal, dia tanya pada Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, dia kata, Rasulullah wafat hari apa? Dia kata, Yaumul Isnin. Rasulullah wafat hari Isnin. Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin, wahai ayah. Dia kata, aku mengharapkan sangat, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, masya'a inni la arju fima baini wa bainal lail. Dia kata, sungguh-sungguh aku benar mengharapkan bahawa di antara hari ini dan hari malam nanti, maksudnya aku mati pada malam ini sebelum masuknya hari Selasa, punyalah nak ikut Nabi hari tu hari Isnin. Dia kata, aku mengharapkan sangat bahawa kalau boleh, dia tak kata matikanlah aku, tak ada. Arju ni maksudnya mengharapkan. Aku mengharapkan kalau boleh mati aku sebelum jelangnya malam pergi hari Selasa. Allah takdirkan Abu Bakar juga wafat pada hari Isnin. Umurnya sama dengan umur Nabi, 63 tahun, dan dimakamkan juga di sebelah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tuan-tuan tengok, bayangkan bagaimana hidup dengan Abu Bakar Nabi dalam dunia. Begitu juga Allah letakkan Nabi dan Abu Bakar dalam tempat yang sama. Maka diangkat Umar waktu itu telah menjadi khalifah yang kedua. Apa berlaku di Rom? Di Rom, ketika mana Khalid sampai di Yarmouk, mereka pula dapat berita Abu Bakar telah meninggal dunia. Surat sampai, Umar hantar surat kepada Khalid, surat pemecatan Khalid Al-Walid sebagai ketua dan naikkan semula Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kenapa Umar pecat Khalid Al-Walid? InsyaAllah bulan depan kita bincang berkaitan dengan kisah Saidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan jangan lupa ada sambungan tu. Tapi kita mula balik kisah kehidupan Saidina Umar Al-Khattab, bagaimana kejahiliah dia, bagaimana Islam dia 10 tahun, dan bagaimana pemerintahan dia selama 10 tahun, dan kenapa dia pecat Khalid juga nanti kita akan bincangkan pada pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mendatangkan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.